Soalannya adalah, sekiranya ibu bapa mempunyai 5 orang anak dan mereka membeza-bezakan kasih sayang kepada anak-anak mereka, apakah pandangan agama kepada kedua-dua ibu bapa ini? Kerana besar kemungkinan di kalangan anak-anak ini akan ada yang terasa hati ataupun kita katakan merajuk dengan tindakan mereka. Anak-anak mengharap doa daripada ibu bapa, sedangkan ibu bapa pula mengharapkan doa daripada anak-anak, terutamanya apabila mereka sudah meninggal. Doa siapakah yang Islam pandang tinggi antara kedua-duanya? Masya Allah, ini adalah dua soalan yang sangat berkualiti untuk pagi ini. Kita katakan bagaimana pandangan Islam mengenai ibu bapa yang membeza-bezakan anak sehingga ada di kalangan anak itu yang terasa hati dan sebagainya, dan perbezaan di antara doa anak dan juga ibu bapa, Ustaz. Silakan. Ya. Pertama sekali adalah ditegar dalam Islam kasih sayang terhadap anak-anak dibeza-bezakan. Seorang ni kita bagi lebih, seorang kita bagi kurang. Seorang tu kita peluk, kita cium, seorang tu kita buat tak tahu. Seorang tu kita dakap selalu, seorang tu kita selalu herdik. Jadi ini akan menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa anak-anak. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan adik-beradik dia adalah salah satu contoh bagaimana berlakunya ketidakpuashatian di kalangan adik-beradik. Apabila Nabi Yusuf, anak yang kecil itu, yang comel, dapat perhatian lebih daripada ibu dan ayah, sehingga menimbulkan ketidakselesaan di kalangan adik-beradik buat tindakan campak Nabi Yusuf AS dalam telaga. Jadi kita tidak mahu keadaan itu berlaku dalam rumah kita. Dan nampaknya kesan itu sampai anak itu besar. Nampak ada anak yang dilebihkan, ada anak dikurangkan. Ini tidak boleh. Anak-anak itu mesti layan secara equal sebab mereka datang daripada ibu ayah, daripada perut yang sama. Oleh demikian, tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah mencurahkan kasih sayang yang sama. Kalau ialah kita ada anak sekolah menengah, ada anak di universiti, ada anak di sekolah menengah, ada anak di sekolah rendah. Pastinya anak di sekolah rendah, kalau kita pergi belanja satu hari, pergi sekolah pagi RM2 atau sekolah agama RM2, katakan satu hari RM5. Anak yang pergi sekolah menengah, beza belanja dia. Anak yang di universiti, beza belanja dia. Anak yang sekolah rendah lagi, mungkin perhatian dia berbeza dengan yang kedua, yang ketiga. Tetapi ini bukan bermaksud membeza-bezakan mereka dari sudut kasih sayang. Dia nampak sangat kadang-kadang. Nampak sangat perwatakan ibu ayah yang melebihkan anak-anak tertentu. Sehingga yang lain terasa hati. Sampai ke tua dia bawa. Sampai ke tua. Mak kan lebihkan dia, mak pergi duduk dengan dia lah. Mak kan lebihkan dia dari dulu sekarang. Kan mak kan bagi harta pun lebih pada dia. Nah, semua ini adalah Islam tidak galakkan ataupun lebih kepada untuk menjaga keharmonian dalam kehidupan anak beranak. Maka hendaklah dielakkan perkara-perkara sedemikian. Maka ibu bapa kena ada skill. Kena ada skill bagaimana nak menguruskan kasih sayang anak-anak. Biar nampak sama rata dan tidak ada perbezaan supaya tidak berlaku pertelengkahan. Dia akan ada perasaan dengki-mendengki. Secara tidak langsung perkara itu akan membawa kesan dalam kehidupan mereka sampai ke tua, dan dalam kehidupan mereka akan bawa watak-watak yang tidak cantik. Itu yang pertama. Yang keduanya, doa ibu bapa. Macam mana nak didoakan ibu bapa? Mana lebih penting? Doa anak-anak pada ibu bapa atau doa ibu bapa penting pada anak-anak? Kedua-dua doa ni penting. Tapi yang paling mustahak doa ibu bapa kepada anak-anak masih hidup, dan doa anak-anak kepada ibu bapa setelah ibu bapa meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Setiap anak Adam bila meninggal terputus segala amalan dia melainkan 3 perkara. Anak yang soleh, ilmu yang diajar, kemudian ilmu itu berkembang, disampaikan kepada orang lain, maka itu termasuk dalam amal jariah. Yang keduanya adalah sedekah jariah. Yang ketiganya adalah anak yang soleh mendoakan ibu dan ayah. So, ibu dan ayah menantikan doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi, itu selepas ibu ayah dah meninggal, maka doa anak ini adalah menjadi bekalan utama mereka dalam alam barzakh. Manakala ibu bapa pula, masa anak-anak ini masih hidup, mereka hendaklah mendoakan anak-anak ini. Sebab itu dalam ayat-ayat Quran pun
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan supaya ibu bapa melazimi doa-doa tersebut. Tapi kalau mak bapak sudah meninggal, Rabbana ighfir lana wa liwalidayya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Jadi itu kalau mereka sudah meninggal. Jadi kedua-dua doa ini adalah mustahak. Masa hidup dan setelah meninggal. Masih hidup, doa ibu bapa kepada anak-anak. Setelah meninggal, ibu bapa meninggal, doa anak-anak kepada ibu bapa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan dua peranan golongan ini, kita turut sama-sama mendoakan antara satu sama lain. Mudah-mudahan insya Allah.